sedia menemani anda, dan anda juga boleh ikuti Ta'awun TV, TV membina kebaikan dan kedamaian melalui www.ta'awuntv.com, dan anda boleh ikuti rancangan ulangan melalui YouTube dan siaran langsung melalui Facebook Live Ta'awun TV. Hubungi 073-491-221 dan 081-957-0447. Ta'awun Radio dan Ta'awun TV, bawah jaga Masjid Ta'awun Bangpur. Suatu ketika dulu, sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. الله أسوتنا على المنهاج وصانا، لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا، فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا، لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا، فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا. سيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا، حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا، رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا، رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat,
mukminin dan juga mukminat, sedang pendengar, penonton, ikhwah dan juga akhwat, ibu bapa yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari Jumaat yang mulia ini yang penuh dengan barakah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama laginya dengan ruangan sunnati ataupun ruangan pada setiap hari Jumaat lah, dengan series yang kita sedang untuk nak mengenali akan dosa-dosa besar. Kita nak kenalnya dosa-dosa besar lah melalui sebuah kitab ulama kita, iaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun 748 Hijrah. Jadi ibu bapa yang dikasihi sekalian, walaupun beberapa minggu yang kita tidak sempat nak sambung, saya rasa kata boleh jadilah pihak Tasim pun buka suara rakaman, suara hak dulu-dulu untuk ulai kaji kita boleh kenal. Maka yang akhir sekali, hari ini adalah perjumpaan kita kali yang ke-25. Perjumpaan kita kali yang ke-25. Sebenarnya kita ini akhir sekali saya telah ambilnya pada hari itu. Saya ingat katanya dosa besar yang akhir yang saya telah ambil iaitu dosa besar yang ke-28. Dan juga selepas daripada itu saya telah mengakhiri perjumpaannya dengan beberapa pengajaran dan juga periktibaran yang kita dapat daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dosa besar yang ke-28 pada kali itu yang saya telah ambilnya iaitu makan ataupun carinya rezeki dengan cara yang batil, cara yang tidak benar, cara yang tidak halal lah. Munasabah yang saya ambil dulunya dosa besar yang ke-28 pada ketika itu dengan sebab puncanya masyhur abang kita tersebar berita pada ketika itu dalam negeri kita, iaitu perniagaan yang sangkut paut dengan calukso, dengan cara perniagaan yang makan harta orang lain dengan secara yang batil, dengan cara yang batil. Maka itu akad katanya adalah rezeki tak molek. Makan rezeki ataupun dapat rezeki dengan cara yang tak molek, cara yang batil, cara yang tidak benar, cara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita 24 dosa besar yang ke-24, curi dan juga rampas harta orang. Itu dosa besar yang ke-24. Dan juga saya lakah pergi kepada dosa besar yang ke-28 pada hari itu. Maka hari ini kita nak ulai kelik pergi kepada dosa besar yang ke-25. Dosa besar yang ke-25. Selepas daripada dosa besar yang ke-23, apa dia? Iaitu as-sariqah, curi. Kan lakmoy, curi. Dan juga dosa besar yang ke-20 yang ke-24, iaitu orang panggil apa dah? Rapah harta orang, plon sedum. Plon sedum harta orang lain, sekat tengah jalan dan juga rapah mik harta orang. Sekat, rapah mik harta orang panggil dalam bahasa Imam Az-Zahabi sebut katanya qat'ut tariq. Qat'u at-tariq, iaitu rapah harta orang, merompak dan juga sekat jalan orang, ikutlah. Hari ni wairun ni duk heret senyah beg orang pada waktu malam, waktu mana-mana ikutlah. Kadang-kadang contohnya kita ada buat mutu molek-molek duk dia ada wairun orang muda ni dege-dege sikit tak berjuhnya, senyah heret beg kita tu panggil kita boleh jadilah sekat jalan, boleh jadi juga. Orang panggil kita ambil alat apa benda ni ku kita dan juga paksa kita, suruh kita buti dan juga suruh buat beg. Waktu beg semua harta benar, terosak ke duit ke apa alat-alat benda yang berharga, atau orang panggil kita qat'ut tariq, sebagai dosa besar yang ke-24. Dan juga dosa besar yang ke-25 pada hari ini yang kita nak sambungnya ibu bapa yang dikasihi sekalian, iaitu Al-Imam Az-Zahabi qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, tu kitab iaitu Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, siapa ni Ustaz Imam Az-Zahabi tu kitab ni? Iaitu nama benar dianya, nama dia, gelar dia Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi. Az-Zahabi
yang meninggal dunia matinya bila Ustaz ni, iaitu pada tahun 748 Hijrah. Maka dia telah meninggal dunia pada korun yang ke-8 dulu lah. Mana katanya hari ni kita korun yang ke-15. Korun yang ke-15, dia dulu mati korun yang ke-8. Makna kata 7 korun yang dulu lah. Makna katanya 700 tahun yang dulu tu dia telah hidup dan juga dia telah meninggal dunia. Tapi kesan yang dia tinggal, dia antara benda-benda yang dia tinggal dan juga berharga sangatnya kepada umat Islam seperti kita, iaitu sebuah kitab Imam Zahabi ni. Kalau kita pergi kita tengok sejarah dia, sirah dia, biografi dia, dia adalah seorang ulama Islam yang besar, yang hebat, dan juga mempunyai kitab. Dia karya kitab ni banyak. Dia karya kitab ni banyak. Berapa? Banyak. Kitab tafsir ada, kitab yang sakut paut dengan hadis ada, kitab yang sakut paut dengan tarikh, tarikh sejarah-sejarah ada, dan juga kitab yang sakut paut dengan lain-lain lagi. Contohnya Al-Kabair. Kalaulah kitab kitab yang besar sekali bagi dia. Kalau kita tanya kitab gapo Imam Zahabi besar sekali ni, halus ya, tak besar kali. Kitab dia ni Imam Zahabi ni, kalau bilangnya lebih kurang 200 muka ya, tak sampainya boleh jadi, kerana yang bersama dengan saya ni iaitu kitab yang sama dengan syarah 400 muka lebih. 400 muka. Tapi kalaulah isi matan saja boleh jadi tak sampainya 400, 200 muka saja. Tapi terkenanya sebuah kitab, terkena sebuah kitab yang dikarya oleh Al-Imam Al-Zahabi, yang dikarya oleh Al-Imam Al-Zahabi, iaitu sebuah kitab yang namanya sebenarnya bukan sebuah dak lah, tapi nama kitab dianya Siyaru A'lami An-Nubala. Siyar A'lam An-Nubala. Siyar makna apa? Makna sirah. Makna katanya sirah, sejarah lah, biografi, ciwak perawat. A'lam, siapa alam ini? Orang yang hebat-hebat. An-Nubala, orang yang hebat-hebat, yang duk sebar ilmu agama lah. Nubala, naba ataupun nubala ni, A'lam An-Nubala. Duk sebar ilmu-ilmu ni, ataupun dipanggil katanya puak-puak sahabat, sejarah, sirah fak sahabat, sirah fak anak murid sahabat, fak anak murid sahabat tabi'in, sirah sahabat Nabi mari urai susah. Habis sahabat ambilnya at-tabi'in, anak murid sahabat pula. Sirah sahabat dia Sa'id ibn al-Musayyib, siapa lagi, Al-Hasan Al-Basri, banyak sahabat. Selepas daripada tabi'in, anak murid tabi'in pula perawat. Allahu Akbar. Adalah kitab yang hebat berapa. Kitab yang hebat. Kalaulah anak cucu kita beli hari ni pergi negeri ke negeri, pergi ngaji negeri, ngaji agama negeri mana-mana, pergi ngaji negeri Saudi ke, pergi ngaji agama negeri Urdun ke, di Saudi ke, di Mesir, di mana, dia sudah ikutlah. Kalaulah anak cucu kita beli kitab ni, Allahu Akbar, tak tahu berapa puluh jilid. Rasa katanya hampirnya kalau tobak, yang tobak lama sikitnya boleh jadi lebih kurangnya 20 jilid, 15 ataupun berbelah-belah jilid sampai kepada 20 jilid. Tapi kalaulah sekarang learning ni mengikut tahqiq, tahqiq ni maksud apa? Cara cek, cara cek isi baru, ada juga letak orang panggil apanya, hawashi, hawamish, yang bawah ta'liq gapo sikitnya ulama baru ni agak kata kau banyak sikit. Kau banyak ni maksud katanya kau besar lah, kau banyak lah kitab orang panggil kita berpuluh-puluh jilid lagi nya hari ni. Saya tak tahu katanya tab'ah ataupun samnak pin mananya hari ni yang tabak kitab ni, dan juga jilid, jumlah bilangan jilid itu tu sangat banyak. Kalaulah mengikut kitab Al-Musnad Imam Ahmad, tab'ah Muassasah Ar-Risalah tu 50 jilid. Hasib lim safsah. Satu buah tu 50 buah. Satu buah tu lebih kurangnya 200 muka sampai kepada 300 muka lebih kurang tu. Dan juga 50 jilid. Kitab Siyar A'lami An-Nubala adalah kitab yang paling mustafid
Orang panggil tawi faedah yang banyak akan sirah-sirah para ulama di dalam Islam kita. Tu sikit untuk kita mengenali tamu pada hari ini, siapakah Al-Imam Az-Zahabi. Sebenarnya Az-Zahabi ni datangnya kalimah ini daripada kalimah zahab. Apakah maksud kalimah zahab? Maksud kalimah zahab iaitu mah. Tu nama dia tu ambil daripada az-zahab, mah. Apa dia sakut dengan mah Ustaz? Nanti kita ayat pada kali yang ke depan. Takut bimbang kita tak masuk isi pada hari ini lah. Itu Al-Imam Az-Zahabi, terkenal dengan Imam Az-Zahabi. Nama sungguh Muhammad bin Ahmad, nama Muhammad. Tapi terkenal dengan gelaran Az-Zahabi. Gelaran ada dua, gelaran Abu Abdillah dengan Az-Zahabi, tapi terkenalnya dengan gelaran Al-Imam Az-Zahabi. Ulama yang kadang-kadang demam kita tak kenal banyak sangat lah. Itu kadang-kadang kita dah kenal je Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Ni di antara faedah yang kita pilih kitab seperti ini, selain daripada kita boleh dengar, ambil istifadah daripada isi kitab dia ini tambahnya kita boleh kenal tu kitab. Apabila kita boleh kenal nama tuan kitab saja tak, kita boleh kenal biografi dia, sirah dia, siapa dia, hidup dia belah mana, dan juga dia juru belah mana, kena karya kitab banyak mana, lah mana tu. Kadang-kadang boleh jadi inspiration kepada kita, boleh jadi tambah semangat kepada kita. Katanya Allah ini adalah seorang ulama yang kadang-kadangnya dididik oleh ibu dia ataupun ayah dia siapa kepada boleh jadi imam ataupun boleh jadi apa dia, boleh jadi ulama yang besar dan juga sangat berjasanya kepada umat Islam sampai kepada hari ini walaupun dia telah meninggal dunia. Berapa yang dikasih sekalian, sedang pendengar penonton, kita sambungnya Dosofsa yang ke-25, bab yang ke-25, iaitu Al-Yaminu Al-Ghamus. Al-Yaminul Ghamus iaitu sumpah palsu. Sumpah palsu. Bahasa Sia ni orang panggil apa? Saban tet. Saban. รูปแบบสาบานนี่ไม่ได้เป็นความจริงสาบานเท็จ tipu. Palsu ni tipu. Al-Yamin makna apa? Makna katanya sumpah. Dan juga Al-Ghamus iaitu palsu, bohong, tidak benar. Tidak benar, guna dengan nama Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang Islam tahu dah, katanya kita ni tak boleh nak sumpah dengan benda lain selain daripada nama Allah Ta'ala, kerana kita tak boleh. Aqidah ahli sunnati wal jamaah kita ini nak pilih sumpahnya hanya dengan nama Allah Ta'ala saja. Wallahi, billahi, tallahi, tak bolehlah kita nak pergi sumpah dengan matahari, nak pergi sumpah dengan batu, nak pergi sumpah dengan tiang, nak pergi sumpah dengan sejid, tak boleh. Sehingga dengan tok wali mana, dengan ibu kita, dengan ayah kita, tak boleh. Kita kena sumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Manakala Allah Ta'ala kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasanya nak sumpah dengan apa benda-benda yang diciptakan oleh dia. Tuhan nak sumpah dengan masa, Tuhan nak sumpah dengan matahari, Tuhan nak sumpah dengan anak bulan, Tuhan nak sumpah dengan apa? Tuhan kuasa. Kerana dia adalah Tuhan, kerana dia adalah Al-Khaliq, sebagai pencipta. Manakala kita sebagai makhluk, kita tak boleh nak sumpah melainkan hanya kepada Allah, dengan Allah Subhanahu, dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Maka apabila orang Islam dia tahu dah, katanya sumpah dengan nama Allah Ta'ala saya tahu, tapi peringkat yang keduanya sumpah dengan nama Allah Ta'ala dah, tapi mengarut, orang panggil sumpah dengan secara palsu, dengan benar yang tidak benar. Ayat yang Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihi wa'ri ni, ini nak kata tabiat Imam Az-Zahabi ni. Tabiat Imam Az-Zahabi apabila dia wa'ri dosofsa yang kewapa, dan juga dosofsa itu, nama dosofsa itu tak akan mulanya melainkan dengan wa'rinya ayat Quran, sebelum wa'rinya hadis Nabi SAW. Ini ulama. Apa yang kita dapat di sini buat apa? Ni tabiat. Kita tengok kitab mana-mana, masya-Allah tabarakallah. Contohnya kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kita ada Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, kita ada.
Tapi apabila Imam Nawawi dia letak nama tajuk bab sosok bab ganing patutnya kita hadis apabila letak nama bab warinya hadis selalu dah. Bolehnya wari hadis selalu dah, hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Tapi kita dapati tabiat dalam kitab Riyadhus Salihin bagi Imam Nawawi sendiri, dia ni wari ayat Quran dulu sebelum wari datangnya hadis mengenai dengan bab yang dia letak nama itu. Kalau kita tanya apakah tujuan itu, apakah tujuan, apa kena wari ayat Quran dulu, supaya nak ajar kepada kita, supaya nak ajar kepada kita bahawasanya setiap benda, hukum halal dan juga haram, setiap perbuatan boleh ke tak boleh, itu tu masdar ataupun masadir, tempat yang kita nak bergantung, nak ambilnya awal sekalinya iaitu Al-Quran sebagai kitab Allah. Allah Ta'ala kadang-kadang dia sebut benda itu katanya balas mana dalam Quran. Ni nak kata nak ajar kepada kitanya hidup kita ni. Kalaulah kita nak buat gapo, nak hidup balas mana, nak buat satu apa benda, kita selalulah kembali dulunya pergi kepada Quran, tengok kata Quran kata balas mana, sakup dengan benda itu. Yang kedua pergi kepada sunnah ataupun hadis Nabi SAW, Nabi sebut balas mana, dan juga pergi kepada al-ijma' yang ketiga. Ni cara susunnya dia dak. Kena pergi kepada Quran dulu, dan juga hadis dulu, dan juga ijma'. Semua tiga-tiga perkara itu tu, kalaulah kita jumpa dah ayat Quran contohnya, kita jumpa dah hadis yang sakup dengan benda itu yang kita nak tahu dahnya, ataupun fatwa ataupun ijma' sahabat kadang-kadangnya, cara kita nak fahamnya, kita melalui fahaman ulama juga. Ulama Pak Mazhab dia kata balas mana, Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan juga Ahmad, ataupun imam-imam yang lain, Al-Auza'i, Sufyan Al-Thawri, Al-Laith bin Sa'ad, dan juga ulama-ulama yang lain lagi tu, mereka faham tentang ayat Quran itu balas mana, hadis tu balas mana, dan juga ijma' dalam masalah tu balas mana, dan juga telah hurai fahaman itu balas mana, kita faham. Habis tu Islam mengajarkan kita ni suruh bergantung dahulunya, gantunglah kepada Quran. Ni tak. Apabila nak buat satu benda, nak pergi satu benda, tempat yang kembali mula-mula rajak mula-mula sekali, Tok Guru ning, Tok ulama tu, ulama ning, tak ada selalunya kembali kepada Quran dan juga sunnah. Tanya katanya, salah ke tak kembali kepada Tok Guru selalu dah? Tak ada salah. Kalaulah benar yang Tok Guru tu, royak kita tahu adalah benar, dan juga cara Tok Guru itu pun bergantungnya juga kepada Quran dan juga sunnah, ada ke apa? Tapi masalahnya kadang-kadang Tok Guru itu pun tidak selalu juga bergantung dengan Quran dengan sunnah, maka beri jawapannya kepada anak murid pun dengan nafsu dan juga dengan pegangan yang diwarisi oleh tok nenek moyang juga, bukan daripada Quran dan juga daripada sunnah. Ini ada masalah. Yang inilah yang adanya masalah. Maka yang kita dapat di sini, Imam Az-Zahabi dia wari Al-Kabiratu Al-Khamisatu wa Ishrun, dosa yang ke-25, Al-Yaminul Ghamus, iaitu sumpah palsu. Dia wari ayat Quran dulu. Orang panggil tu harat ayat Quran semua yang sakup paut dengan sumpah palsu ini yang Allah Ta'ala biasa sebut pada mana, mari letak. Selepas daripada itu tertib susunan yang kedua, wari semua hadis Nabi SAW. Ini tabiat Al-Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini. Maka ayat yang Imam Az-Zahabi wari ni, iaitu ayat di dalam surah Al Imran, ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala firman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang katanya, sesungguhnya mereka yang beli dan juga tukar, sanggup nak tukar lah, dengan perjanjian Allah Ta'ala, bi'ahdillah,
dengan perjanjian Allah Ta'ala, dengan wasiat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kitab Mukhtasar fi Tafsir ayat katanya biwasiyatillah, dengan wasiat Allah Ta'ala yang telah beri kepada mereka supaya mereka turut apa yang diturung melalui qiraat itu tu, dan juga yang dihantar melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waridah, tapi mereka sanggupnya nak tukar tak sebenar tu. Tukar yastabdilun, dan juga tukar benda itu pun tukar bukan biasa dak, tukar dengan keadaan sumpah palsu. Thamanan qalila wa aymanihim bi ahdillah, dengan janjian Allah Ta'ala, dengan wasiat Allah Ta'ala, wa aymanihim, dan juga dengan sumpah mereka. Jom nak tinggal wasiat berjanjian Allah Ta'ala, ajaran Allah Ta'ala, dengan habuan yang sedikit saja daripada dunia ini. Sumpah palsu, sanggupnya nak tahu benar Allah Ta'ala, dan juga ambil benar yang harga sedikit sahaja di dalam dunia ini. Allah Ta'ala kata pada mana? Ulaika la khalaqalahum fil akhirah, maka mereka itu tak akan dapat habuan gapo daripada pahala pada hari kiamat. Wala yukallimuhumullah, dan juga Allah Ta'ala tak akan kecek gapo dengan mereka, peduli padu gapo kepada mereka, dak kecek gapo benar kepada mereka, yang menyebabkan perkataan Allah itu akan wi masra, dan juga wi tenangnya kepada mereka. Allah Ta'ala tak padu. Wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah Ta'ala pun tak tengok dengan tak lihat kepada mereka, tak tengok, tak lihat kepada mereka pada hari kiamat dengan lihat yang penuh dengan rahmat. Siapa yang Allah Ta'ala tengok, makna katanya Allah Ta'ala nak beri rahmat kepada dia. Maka sesiapa yang Allah Ta'ala tak tengok, tak peduli, tak ada nak lihat kepada dia, maka dia tak akan dapat rahmat daripada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan juga Allah Ta'ala tidak bersih mereka daripada cemar dosa-dosa dan juga kekufuran mereka. Walahum azabun alim, dan juga akhir sekali mereka itu akan dapatnya apa dia? Azab yang pedih daripada Allah Ta'ala pada hari kiamat ni. Pada dia yaminu al-ghamus, sumpah palsu. Jong nak sumpah palsu untuk nak dapat habuai dunia dan juga tinggal ajaran Islam, tinggal royak kata tak boleh, tapi jongnya nak tinggal. Maka katanya Al-Wahidi, Imam Zahabi kata lagi, qala Al-Wahidi nazalat fi rajulain ikhtasama ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhiyah. Ayat ni adalah turunnya kepada dua orang lelaki yang hidup balas depan Nabi SAW. Buku ke apa? Bukunya duk bubuk tanah sekeping. Allahu Akbar. Jadi tanah-tanah ni bukan baru mula duk balas masa kita ni dak. Duk balas kadang-kadang bukannya saing saja dak. Duk balas waris-waris ni. Adik kakak dalam keluarga si mati-mati tinggal saka tanah ni, bubuk habis cakap. Bubuknya habis cakap. Balah. Hak ni royak dah aku, hak ni royak kata aku, ni bakat bubuk bakat dakwa gimana katanya. Kata ni hak dia. Ni supaya juga dua orang lelaki yang hidup balah buku tanah dengan Nabi SAW. Maka turun ayat ni. Fa anzalallah hazihi al-ayah. Turunnya ayat ni. Dari dalam hadisnya, dalam satu riwayat lagi katanya, qala al-Ash'ath fiya wallahi nazalat. Fiya, seorang sahabat nama dia Ash'ath. Dia royak sendiri katanya, ayat ini turun ke atas aku. Turunnya ayat ini ke atas aku, kana baini wa baina rajulin yahudiyyin ardun fajahadani. Kerana aku, di antara aku dengan seorang lelaki daripada orang Yahudi ni sedang duk balah buku tanah. Dan juga dia royak Ash'ath royak katanya, orang Yahudi itu tu telah rapah tanah keping ini daripada aku. Sebenarnya hak aku. Sebenarnya keping tanah itu adalah hak aku, tapi lelaki orang Yahudi itu tu rapah ambil pergi. Maka duk bala sekali tak tahan nak sup mana-mana dua orang Yahudi dan juga Ash'ath pergi cari Nabi, pergi ngadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi royak Nabi tanya kepada Ash'ath,
alaka bayyinatun, mu ni ada, hey Ash'ath, mu ni ada laktan, ada bukti ke tak kata ni adalah tanah mu? Maka Ash'ath kata la, tak ada. Mai laktan tak suka ramai kita learning lah, ramai kita tak apalah ada cenduk tiding, ada gapo, tapi masa tak ada. Alaka bayyinatun, Nabi tanya, maka Ash'ath kata tak ada. Maka kalaulah Ash'ath ada bayyinah, ada bukti, ada laktan yang tunjuk katanya ini adalah tanah dia, boleh jadi Nabi nak uwi kepada dia lah. Maka apabila dia katanya la, tak ada, maka Nabi royak kepada orang Yahudi, qala lil Yahudi, maka Nabi royak kepada orang Yahudi, ihlif. Suruhnya orang Yahudi sumpah. Katanya ini adalah tanah hakmu sungguh. Nabi suruh sumpah. Apabila Nabi royak kepada orang Yahudi suruh sumpah, supaya yakin kata ini adalah Nabi tahu, Nabi yakin kata ini adalah tanah bagi orang Yahudi. Selalulah belum orang Yahudi nak sumpah itu, Ash'ath royak kepada Nabi, qultu ya Rasulullah, innahu idzan yahlif fayadhhab bimali. Kalaulah orang Yahudi seorang ni sumpah, maka dia akan ambil lah sekeping tanah ni hakku ni, harta aku ni, gi perak lah. Ambil keping tanah ni hakku ni, gi perak lah. Kerana Yahudi ni dia jang lagi sumpah. Yahudi dia jang sumpah. Dok tekan ikhtasama depan Nabi SAW begitu, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala turunlah ayat ni, sababun nuzul orang panggil. Sebab yang turunnya ayat Quran ni, maka Allah Ta'ala turun katanya, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila. Tu ayat ni, iaitu sumpah palsu, sakut paut dengan sumpah palsu. Maka ini adalah dosa besar. Apa Imam Zahabi pun orang panggil tahu wajhud dalalah, tepat mana daripada ayat ni yang Imam Zahabi boleh bila katanya sumpah palsu ini adalah dosa besar, iaitu sumpah palsu demi nak tukarnya dengan habuan sedikit daripada dunia ini, maka balasan yang dia dapatnya la khalaqalahum fil akhirah satu, wala yukallimuhumullah dua, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah tiga, wala yuzakkihim empat, walahum azabun alim lima semua. Lima semua. Maka cukup hanya walahum azabun alim satu pun. Kalaulah perbuatan mana yang buat Allah Ta'ala janjinya dengan azab yang pedih dalam api neraka, itu pun cukup madadah katanya dibilai kata benda itu adalah dosa yang besar. Maka makna dosa besar bala mana? Dosa besar adalah perbuatan mana yang Allah Ta'ala katanya buat benda ni kena azab neraka, itu tunjuk dosa besar. Tunjuknya dosa besar. Ni orang panggil tu bawabit. Kod kin yang ulama nak bila kata hak ni dosa besar ke dosa halal ni, ni di antaranya. Maka ayat ni cerak nyata katanya 5 perkara. 5 perkara ni lebih banyak dah. Lebih banyak dah daripada kita nak bilangnya. Ini adalah cerak nyata dia adalah dosa yang besar. Selepas daripada itulah Al-Imam Az-Zahabi baru warinya hadis Nabi SAW mengenai dengan sumpah palsu ini. Beberapa hadis, 5 hadis lah yang wari orang panggil tahu, wari tekan tunjuk katanya yaminul rumus ini dosa besar sungguh. Masa nak sendun tak boleh nak tekan dah. Hai, dosa besar sungguh ke? Tak. Ning dalil mari cocok pula. Mari abang kata mari senap sendun. Satu hadis yang pertamanya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir liyaqtata'a biha mala imri'in muslim laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat al-Imam Muslim. Nabi SAW bersabda katanya, sesiapakah yang sumpah, dia sumpah wa huwa fiha fajid, tapi dalam sumpah dia itu adalah bohong. Fajid ni mana kata jahat. Tak sungguhlah mengatakan sumpah ni tipu saja. Hakikat sebenarnya dia tak berjuru seperti dia, tidak benar, tidak berjuru seperti dia sumpah tu tak. Hakikat sebenar tu dia bohong, dia jahat, dia buat benda yang sebalik dengan benda yang benar. Sebalik dengan benda yang dia sumpah tu. Dia sumpah kata dia ni
kebenaran dia, hak ya gini. Tapi hakikat sebenar al-aqsu, iaitu sebalik. Liyaqata supah dengan keadaan jahat bahang itu tu tujuan apa? Tujuannya untuk nak rapah ambil harta seorang Islam. Liyaqata mala imri'in muslim. Untuk nak ambil dengan sumpah itu, nak dapatnya dengan sumpah itunya harta seorang Islam. Ikutlah. Orang yang sumpah itu adalah orang yang orang Islam dah ke ataupun orang yang bukan orang Islam. Sumpah. Maka Nabi SAW royak katanya pun natijah yang dia kena dapatnya pada hari kiamat bala mana, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Dia akan berjumpa dengan Allah Taala pada hari kiamat dengan keadaan Allah Taala itu marahnya sangat kepada dia. Ghadban, marah sangat kepada dia. Allahu akbar. Hei orang Islam yang duk supah main-main, duk panggil kata apa? Duk main-main dengan supah ni. Allahu akbar. Jangan main-main dengan supah ni, bukan benda yang kecil. Bukan benda yang kecil. Kerana kalau supah benda kecil, benda kecil sikit sangat pun Allah bahaya. Sikit sangat pun bahaya. Dalam satu hadis yang kata walaupun nanti kita akan nak sapanya tagi tu, kita tengok lagi. Benda kecil-kecil sikit banyak boleh juga. Sikit banyak siapa ke dalam satu hadis lagi yang kita akan baca ni, orang panggil kita sepotong kayu yang kita sumpah bahang untuk nak boleh. Benar tu Allahu akbar. Tu dosa besar juga. Allah Taala haram dia masuk syurga dan juga mewajibkan yang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ni kita ngaji kita boleh tahu lah. Kita ngaji kita boleh tahu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua samalah. Sama beza, tak ada beza mana daripada Abdullah bin Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala mal imri'in muslim bighairi haqqin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Sesiapa yang sumpah untuk nak dapatnya harta, nak ambil harta satu orang Islam bighairi haqqin, dengan tidak benar, bohonglah, dia akan berjumpa dengan Allah Taala pada hari kiamat nanti dengan keadaan Allah Taala sangat murka dan juga marahnya kepada dia. Ini hadis yang kedua. Dan juga Abdullah bin Mas'ud yang katanya thumma qara'a alaina Rasulullah. Selepas daripada Nabi sebut hadis ni sudah, Nabi baca ayat Quran tadi, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Bahawa Nabi sebut hadis ni sudah dia sumpah bohong untuk nak boleh dapat harta orang. Maka Nabi baca ayat tu tadi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih kedua-duanya. Hadis yang ketiga yang saya sebut tadinya daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man iqtata'a haqqan imri'in muslimin biyaminih faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana yasiran ya Rasulullah, qala wa in kana qadiban min arak. Akhrajahu Muslim fi sahihih. Hadis riwayat Imam Muslim adalah hadis yang sahih. Jadi Abu Umamah yang katanya satu ketika kami ni duduknya di sisi duduknya bersama dengan Nabi, duduk di sisi Nabi SAW, duduk dengan Nabi lah. Maka Nabi sebut satu hadis pada hari itu, man qata'a, sesiapa yang ambil hak seorang muslim biyaminih, dengan sumpah. Dengan sumpah, dan juga sumpah itu adalah sumpah yang tidak benar. Sesiapa yang niatnya nak ambil harta orang, Allah nak harta orang, bubuk harta orang, dakwa kata harta dia, dan juga jongnya nak sumpah dengan sumpah yang palsu, kadang-kadang sampai kepada guna nama Allah Ta'ala, guna nama Nabi SAW, maka Nabi kata faqad aujaballahu lahun nar, Allah Ta'ala telah mewajibkan ke atas dia itu akan api neraka, wa harrama alaihin nar, dan juga haram ke atas dia tak boleh masuk syurga. Sahabat tanya kepada Nabi, kata ya Rasulullah, wa in kana yasiran, sehingga walaupun kalaulah dia sumpah dia sumpah untuk nak ambil hak benar dia, yasiran, sikit ya.
Tak banyak, yasira sikit ya. Itu pun termasuk dalam balasan. Seperti kamu sebut tadi ya Rasulullah. Maka Nabi katanya, wa in kana qadiban min ara, walaupun sepotong kayu sugi. Allahu akbar. Sepotong kayu sugi. Sepotong kayu sugi Allah. Kayu sugi tak mana sangat ibu bapa pada hari ni. Kayu sugi kalau pendek sekali hari ni sama dengan lidi korek gigi itulah. Cuma dia tebal sikit. Kalaulah kita tipu, kita pergi sumpah. Habis tu kita tak boleh nak walaupun 10 kok sekut, janganlah kita tak sumpah kata ni duitku 10 kok sumpah juga. Jaga baik-baik. Benda yang bukan bagi kita jangan duk make. Kadang-kadang nak make bagi orang ni sampai kau jong nak sumpah Allahu akbar. Tak malu dia. Tak malu kepada orang, apa lagi tak malunya kepada Allah Taala. Sumpah dengan nama Allah Taala. Apa Tuhan tak tahu kau? Tuhan tahu. Tuhan tahu. La ilaha illallah. Maka Hafs bin Maisarah kata, ma ashadda hadzal hadis. Teruk sangat hadis ni. Teruk sangat hadis ning Allah. Dan juga faqala alaysa fi kitabillah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah al-ayah. Bukan kalau Allah Taala telah sebut oleh Quran itu balas mana ayat tadi yang kita baca tu, cukup dah. Ayat tu pun cukup dah, tak kena worry hadis. Kalau orang takut sungguh kepada Allah Taala, nak sungguh kepada syurga, nak sungguh selamat daripada api neraka tu, Allahu akbar. Dan juga hadis yang hadis yang tadi Hafs yang keempat lah. Yang kelimanya wa an Abi Dzarrin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم فقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. Nabi baca ayat ni 3 kali. Baca ayat ni 3 kali apa dia? Iaitu la yanzurullah, Tuhan tak tengok, Tuhan tak kecek dengan dia dengan kecek pay yang buat dia mesra pada hari kiamat. Tuhan tak tengok kepada dia dengan tengok dengan kelihatan yang penuh dengan rahmat, wala yuzakkihim walahum azabun. Nabi baca 3 kali. Baca 3 kali, Abu Dzar dengar tepi Nabi. Demon ni Tuhan tak tengok kepada dia, Tuhan tak pada, Tuhan tak wi rahmat, Tuhan tak wi cuci pada dia, Tuhan wi azab pula kepada dia. Abu Dzar kata balas mana? Baru dengar 3 kali Nabi baca ayat ni, khabu wa khasiru ya Rasulullah, man hum? Binasa teruk demon ning. Binasa dia juga rugi sungguh teruk demon ning. Siapa ya Rasulullah? Mereka ini ni yang Allah Taala tak pada dia, tak kecek, tak tengok, tak wi kebersihan, tak wi suci dia daripada dosa-dosa tak apa nah. Dia juga bakal wi pula azab. Siapa? Abu Dzar dengar 3 kali ni kejut selalu dah. Teruk demon ni ya Rasulullah. Nak tahu kata pia supaya dia sendiri boleh menjauhi daripada perbuatan yang dapat akibat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW jawab katanya, al-musbil 1, wal mannan 2, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib 3 perkara Nabi sebut dekat hadis ni. Hadis ni adalah hadis yang riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Mereka yang Allah Taala tak akan nak kecek dengan dia. Dalam tafsir dan hadis dia, ulama yang katanya apabila Allah Taala kecek dengan siapa ni, perkataan Allah Taala, cakapan Allah Taala ni akan yasurruhum, wa'wi kita ni mikam berban pada hari kiamat. Makna katanya kalaulah orang mana Allah Taala tak kecek dengan dia, tak pada dulu ni, adalah orang yang cak mimi khamsuk lah newan akhirat. Tak ada gembira, tak ada mesra, tak ada mimi khamsuk. Yang keduanya wala yanzuru ilaihim, tak kecek sadah, tak tengok pula. Dan juga ulama yang katanya kalaulah Allah tengok, lihat kepada sesiapa pada hari kiamat, yanzuru bi rahmatihi, tengok kelihatan Allah Ta'ala itu bersama dengan kelihatan yang penuh dengan rahmat yang adanya pada hamba dia. Sedangkan kalaulah Allah Ta'ala tak tengok dia pada hari kiamat, Tuhan tak tengok kita pada hari kiamat, Allahu Akbar. Makna kata pin faedah boleh jadinya kita tak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Kalau tak dapat rahmat pada hari kiamat, nak masuk syurga pada mana? Kerana Nabi katanya lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Seorang itu Allah Ta'ala tak akan nak wi amalan dia ni, dia boleh masuk syurga. Iaitu masuk syurga dengan sebab amalan dah.
Nabi ayat. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, saya dengan sendiri ya Rasulullah, amalan pun tak boleh nak bawa masuk syurga juga kah? Wala ana. Nabi kata, ya, saya dengan aku pun. Illa ayataghammadanillahu birahmatihi. Malaikat Allah Ta'ala, aku ni berguling-guling dengan rahmat dia, barulah aku nak boleh masuk syurga. Mana katanya, orang yang nak dapat boleh masuk syurga pada hari kiamat, belum tentu dengan amalan kebaikan dia yang dia buat dalam dunia ni, tapi ceraknya dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala tak tengok kepada kita pada hari kiamat, kita nak dapat rahmat balas mana? Apabila kita tak dapat rahmat, bagaimana kita nak boleh masuk syurga Allah Ta'ala pada hari kiamat? Allahu Akbar. La ilaha illallah, nyanyi kita. Nah, duduk dalam dunia ni kalau tak khabar, tak tahu, tak ada rasa nak sikit habuk kepada rahmat Allah Ta'ala ni. Allah, miskin dan juga miskin dengan kita, ya Allah. Nah, dua tak tengok. Wala yuzakihim, pak Tuhan tak bersih dia daripada kejahatan. Tak apunglah. Walahum azabun alim. Mereka yang akan dapat 4 perkara 5 perkara ni pada hari kiamat. Golongan yang pertama yang Nabi royak kepada Abu Dzar Al-Ghifari, al-musbil, orang yang pakai baju pakaian yang labuh buku lali. Allahu Akbar. Pakai pakaian yang labuh buku lali. Alhamdulillah. Nah, ala hadhihi ni'mah, saya sendiri pun dulu kita kacedok panggil pegang juga dengan hadis kepada dia. Hadis yang royak kata masalah ni masalah khilaf. Sebenarnya hadis yang orang panggil terpakai pakaian yang labuh buku lali itu, dan juga kena masuk neraka itu adalah mereka yang pakai pakaian yang labuh buku lali dengan khuyala, dengan takabur, sombong. Kalau dah tak ada, mana katanya pendapat yang orang kata boleh pakai labuh, kalaulah tidak ada perasaan ataupun sifat sombong, khuyala, tak ada takabur, tak apa. Tapi tak syok ibu bapa, kalaulah kita pergi pendapat yang orang katanya tak pakai dulu tu selamat, ada selamat. Alhamdulillah, kita cuba beki pakai baju tu, alhamdulillah dah. Seluar, alhamdulillah. Dan juga kain-kain gapanya, kita kalau kita beli usaha, kita keluar daripada khilaf, orang panggil keluar daripada khilaf. Makna kata tak kena balas dengan orang lah, kerana kita pakai dah atas dia buku lali dulu dah. Pakai kain sarung pun dah atas buku lali, dan juga baju tok pun dah atas buku lali. Seluar sendiri pun luar gapo-gapo ikutlah, luar jangok ke, luar jing, bukan luar manusia ke, ataupun luar gapo lagi, luar main bola, main permainan pun kita pakai atas dia buku lali pun, kita telah keluar daripada khilaf dan juga selamat cerak. Ini khususnya bagi orang lelaki lah. Orang perempuan ni kena pakai labuh. Kena pakai labuh. Kerana supaya tak buka aurat dia itu. Tidak terbuka. Ini al-musbil. Tak pakai pakaian yang labuh buku lali. Wal mannan. Mannan ni orang yang bangkit nikmat yang dia telah beri kepada orang. Aku sedekah kepada mudah, apa mu tak ikut kepada aku tak? Bangkit. Dia mau aku duk bangkit kebaikan yang dia buat. Dan juga harap dia mau nak balas klik kepada dia. Kepada dia mau sungguh, tapi harap dia mau nak balas klik kepada dia. Al-Mannan. Jangan. Habis tu kita niat gapo ni halu dah. Jangan duk niat katanya kita nak boleh klik daripada dia mau. Dan kita naknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang ketiganya, orang yang beli barang, bayar barang dengan sumpahnya bohong, bil halaf al-kadhib, dengan dusta. Jual barang ikut masuk habis ni sebenarnya. Jual barang pun tipu, sumpah ni wallahi ni walimah yang aku jual ni hak baru hak sot. Tu dia. Hak sot ada. Ataupun beli dah tak bayar tapi sumpah wallahi aku bayar dah. Barang ni aku bayar dah. Sebagainya. Guna nama Allah Taala dalam jual beli. Ini adalah hadis yang kelima. Kata lagi hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang kena. Dan hadis sebenarnya kita telah baca sebelum pada ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir. Nabi katanya al-kaba'ir, di antara dosa besar. Gapo dia kata? Nabi sebut beberapa perkara dalam hadis ini. Satunya al-isyraku billah, bersyirik kepada Allah Taala, an taj'ala lillahi niddan. Kita pergi sekutu dengan Allah Ta'ala, doa, ibadat, bertawakal dengan Allah Ta'ala, ditawakal benda lain, doa kepada Allah Ta'ala, dan juga ada sajid, doa kepada Allah Ta'ala, bagi kubur, doa kepada si kubur mati, tu wali gatu ni mula dah. Ini tidak bersyirik kepada Allah Ta'ala. Kita telah hurai pada
perjumpaan yang pertama tu. Yang pertama kerana dia adalah number one. Dosa besar yang pertama sekali tak ada arah. Tak ada arah selain daripada syirik. Zalim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Apa zalim besar? Kerana kita asalnya kena beribadat kepada Allah Ta'ala saja. Itu tempat dia. Tapi kita ambil ibadat kita pada tempat yang lain selain daripada Allah, maka dinamakan kata zalim. Letak benda lain tak sepatut pada tempat dia, zalim. Maka syirik ni semua pada kita orang lain. Kita benda lain. Patutnya kan berdoa kepada Allah Ta'ala, doa sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Doa yang sama kepada Allah Ta'ala. Allah. Itu namanya 17 kali kita baca surah Fatihah. Fardu tu iyyaka na'budu wa iyyaka. Allah, aku nak minta kepadamu sahaja, aku nak ibadat kepadamu sahaja ya Allah. Duk janji dengan Allah tak sama. Tapi bos apa pienya kita minta benda lain boleh, tipu boleh dengan Allah Taala. Ni zalim ni, tipu. Zalim. Yang keduanya wa uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Ini kita telah hurai dah. Wa qatlun nafs, bunuh diri, dan juga wal yaminul ghamus, dan juga sumpah palsu. أخرجه البخاري في صحيحه والغموس هي التي يتعمد الكذب فيها سميت غموسا لأنها kerana dia orang panggil tahu rumus ini adalah sengaja bahang. Sumpah ni sengaja bahang. Dan juga dipanggil kata rumus kerana orang panggil katanya orang yang sumpah itu tu sengaja nak gelar dia diri itu di dalam dosa dan juga di dalam neraka. Nak menggelarkan, orang panggil tu nak hayung diri ni gelar duk dalam keadaan bahang dan juga duk dalam keadaan dusta ke atas Nabi, ke atas Allah dan juga ke atas agama Islam. Wa min zalika al-halaf bi ghairillah, ning sumpah dengan benda lain tak boleh syirik. Ada yang sumpah dengan Nabi, wan nabi, sumpah dengan Nabi, sumpah dengan Kaabah, sumpah dengan malaikat. Kaabah ni Kaabah ni sumpah tak boleh. Kita nak pergi sumpah dengan Kaabah tak boleh. Tapi kalau kita ayat katanya uqsimu billahi wa rabbil Kaabah, aku bersumpah dengan Allah dan juga Tuhan kepada Kaabah. Tak apa, kerana Tuhan Kaabah tu dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita uqsimu billahi wal Kaabah tak boleh. Sumpah dengan Allah Ta'ala dan juga Kaabah tak boleh, kerana Kaabah itu adalah makhluk. Maka warabbil Kaabah, dengan Tuhan Kaabah tak apa. Nak sumpah dengan malaikat, nak sumpah dengan langit, nak sumpah dengan air, sumpah dengan hidup, sumpah dengan amanah, bersumpah dengan khijah tamnangku ni, tak boleh. Wahiya min asyad ma hahuna, bersumpah dengan roh, sumpah dengan roh, sumpah dengan pelaku, sumpah dengan hidup raja, dengan hidup orang kata nyawa raja, bersumpah dengan nikmat itu, nikmat ni tak boleh. Ini adalah syirik. Kerana Nabi ayat katanya innallaha yanhaakum, sesungguhnya Allah Taala larang kamu an tahlifu bi abaikum, jangan kamu sumpah dengan tok nenek moyang kamu. Faman halafa, sesiapa yang nak sumpah falyahlif billah aw liyasmut, maka haraplah dia sumpah dengan Allah ataupun pilihnya senyap. Jangan sumpah dengan tok nenek moyang. Satu lagi, faman kana halifan fala yahlif illa billah aw liyaskut, siapa yang nak sumpah haraplah dia sumpah dengan Allah Taala ataupun pilihnya senyap. La tahlifu bit tawaghi wala bi abaikum, jangan kamu ni pergi sumpah dengan tagut. Semua ni tahu benar orang duk semua selain pada Allah Taala, Kaabah ke, malaikat ke, batu ke, pun kayu ke, jangan. Tawaghi benda yang duk heret orang tu. Buat duk lekat dengan benda tu, duk puja dengan benda tu, ataupun wala bi abaikum, tawarid ataupun tagut yang paling besar sekali tak ada tokong. Jangan duk pergi sumpah dengan tokong. Jangan pergi sumpah dengan tokong. Sama juga dengan amanah, dengan tamnang nanti tu. Nabi katanya man halafa bil amanah falaysa minna, sesiapa yang bersumpah dengan amanah tanggungjawab dia itu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Nabi tak mengaku jadi umat. Hadis riwayat Abu Dawud. Man halafa faqala inni bari'un minal Islam, fa in kana kadhiban fa huwa kama qala wa in kana sadiqan falan yarji' ila al-Islam saliman. Tak boleh juga bersumpah kata aku ni telah suci diri daripada Islam, telah bebas daripada Islam, tak boleh. Kalau dia bahang seperti dia sebut, kalau dia sungguh dia sumpah itu, maka dia tak akan klik mari kepada agama Islam, maka jatuh agama lah. Jatuh agama. Man hadafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Ini cakap siapa yang
sumpah dengan benda lain selain daripada Allah, telah dia kafir atau kufur, dan juga telah berlakunya bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengenai dengan al-yaminu al-ghamus pada hari ini, yang kita boleh kenal dia, dan juga apakah Allah Taala sebut dalam Quran, dan juga apakah yang Nabi SAW sebutnya di dalam hadis-hadis yang seperti kita baca beberapa hadis tadi, supaya kita menjauhi daripada sumpah ini. Jangan main-main dengan sumpah, kerana dia ada kafarah dia ni. Kita bukan kata dia kita nak lemle, tak boleh dak. Kalau sumpah ni kita nak ukar nak tu, ada bayar kafarah, kena kena ni, dan juga sebagainya. Itu yang kita kena jaga. Cuma belum daripada kita nak ke situ tu, kita tak kata ni dah besar, jangan buat dulu. Ini dah besar, jangan kita buat dulu. Cukup. Ngajinya hari ni tujuan apa? Tujuan boleh nak bezakan mana dosa besar, mana dosa besar, dan juga dosa kecil. Tujuannya untuk nak menjauhi daripadanya, untuk kita nak menjauhi. Itulah nasallallahu al-karim rabbal arsyil azim ayaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Maka minta mudah-mudahan Allah Taala boleh kita hidup kita ni boleh ikut apa kita belajar, boleh beramal dengan dia. Sambung kita pada minggu depan dosa yang ke-20 az-zulmu, iaitu zalim. Kan atam apa dia maklumat isi, sama ada daripada Quran, sama ada daripada hadis Nabi. Sambung kita pada minggu depan insya-Allah dengan taufik Allah Taala dan juga pertolongan daripadanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana bang?